بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang bermaksud, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pelajaran kita, iaitu menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita buat, yang seharusnya kita kerjakan, akan tetapi sunnah-sunnah itu sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Baik, pada hari ini insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita muka surat yang ke-166, masih lagi menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat Jumaat. Ya, masih lagi berkaitan dengan salat ataupun sunnah-sunnah seputar salat Jumaat. Bagian A iaitu memisahkan antara salat fardu dan salat sunnah. Pada minggu lepas kita sudah mempelajari bahawa di antara perkara-perkara yang dianjurkan dalam salat sunat Jumaat iaitu adalah khatib berisyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa. Jadi apabila khatib itu berdoa ketika khutbah, maka dia itu dianjurkan untuk mengangkat jari telunjuknya ke atas. Kemudian yang kedua adalah makmum menghadap ke arah wajah khatib saat khatib berkhutbah. Kemudian yang ketiga iaitu berpindah tempat saat mengantuk. Kemudian yang keempat adalah solat sunnah setelah solat Jumaat. Kemudian yang kelima adalah memisahkan antara solat fardu dan solat sunnah. Yang dianjurkan adalah ketika kita mengerjakan solat sunnah di hari Jumaat, maka yang dianjurkan bagi kita adalah memisahkan antara solat fardu dan solat sunnah. Sebenarnya topik ini umum. Memisahkan antara solat fardu dan solat sunnah ini umum. Tidak hanya terfokus kepada solat sunnah Jumaat saja, tetapi ianya juga mencakup antara solat fardu 5 waktu dengan solat sunnah rawatib, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Jadi apabila kita melakukan solat sunnah selepas mengerjakan solat Jumaat, maka yang disunnahkan adalah memisah antara solat Jumaat itu dengan solat sunnah. Maksudnya macam mana? Kalau kita berkehendak ingin melakukan solat sunnah selepas mengerjakan solat Jumaat, kita jangan terus direct mengerjakan solat sunnah itu. Akan tetapi kita disunnahkan, dianjurkan memisahnya dengan perkara-perkara yang lain seperti berbincang
ataupun pergi keluar sekejap dan sebagainya. Jangan kita terus mengerjakan solat sunnah selepas kita mengerjakan solat Jumat. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, Abu Bakar bin Abu Shaybah menyampaikan kepada kami. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Gundar menyampaikan kepada kami dari Juraij, dia berkata, Umar bin Atha bin Abu Lukhwar menyampaikan kepada kami bahawa Nafi bin Jubair diutus untuk menemui As-Sa'ib bin Ukhti Namir. Gunanya menanyakan sesuatu yang dilihatnya dari Muawiyah dalam solat. Kemudian dia menjawab, Naam, sallaitu ma'ahul jumu'ata fil maqsurah. Yang bermaksud, betul, aku mengerjakan solat Jumat dengannya dalam maqsurah. Apa itu makna maqsurah? Itu ruangan ataupun bilik khusus dalam masjid. Falamma sallama al-imamu qumtu fi maqami fa sallaituh. Ketika imam mengucapkan salam, maksudnya imam itu sudah mengucapkan salam, aku langsung berdiri di tempat untuk mengerjakan solat sunnah. Ya. Falamma dakhala arsala ilayya faqala la ta'ud lima fa'alta. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. Yang bermaksud, manakala Muawiyah memasuki ruangan itu, dia mengutus seseorang kepadaku dan berkata, janganlah kamu ulangi lagi hal itu. Apa yang dimaksud jangan diulangi hal itu? Yaitu menyambung solat Jumat dengan solat sunnah. Maksud menyambung ni dia langsung mengerjakan solat sunnah selepas mengerjakan solat Jumat. Dia tidak ada waktu renggang, ya? Tidak ada pemisah. Nah, kamu sudah mengerjakan solat Jumat. Jadi kata Muawiyah, jangan kamu ulangi lagi hal itu jika kamu sudah mengerjakan solat Jumat. Maka janganlah langsung mengerjakan solat sunnah sampai kamu memutusnya dengan berbicara ataupun keluar. Ini tengok kata Muawiyah ni. Muawiyah berkata demikian, ini berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dapatkan, apa yang dia contohi daripada perbuatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila Muawiyah melihat seorang tadi yang mengerjakan solat, lalu selepas itu mengerjakan solat solat sunnah, tidak ada pemisah, langsung disambung, maka orang tersebut ditegur oleh Muawiyah, jangan kamu lakukan hal itu lagi. Ya. Kata Muawiyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal seperti itu kepada kami. Maksud dia adalah baginda memerintahkan Muawiyah dan para sahabat yang lain agar tidak menyambung ataupun terus mengerjakan solat sunnah selepas mengerjakan solat Jumat. Hendaknya ada pemisah. Minimum dia bercakap dengan kawan ataupun dia keluar. Ini yang disunnahkan. Ini yang disunnahkan. Makanya sunnah-sunnah seperti ini sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau kita nampak dalam masjid, ya, kita nampak kaum muslimin selepas mereka mengerjakan solat Jumat, apa yang mereka lakukan? Mereka terus melakukan solat sunnah selepas solat Jumat. Tidak bercakap dulu dengan kawan, tidak keluar dulu. Padahal yang disunnahkan adalah bercakap, berseimbang dulu selepas mengerjakan solat Jumat. Jangan terus kita sambung. Ya, jangan terus kita sambung. Bahkan di sini Muawiyah mengatakan fala tasilha. La di sini adalah nahi, melarang. La tasilha. Jangan kamu menyambung sunnah itu dengan solat Jumat. Hatta takallama aw takhruj, sehingga kamu sudah berseimbang, bercakap ataupun kamu keluar. Apa alasan dia? Muawiyah berkata demikian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal seperti itu kepada kami. Apa yang diucapkan oleh Muawiyah ini
bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi apa yang diucapkan itu berdasarkan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak boleh menyambung solat Jumat dengan solat sunnah secara langsung sehingga kamu berbicara ataupun keluar terlebih dahulu. Jadi ikhwani, azani Allah wa iyyakum, ini perhatikan, ya, perhatikan mulai dari sekarang. Yang biasa mengerjakan solat sunnah yang tidak dipisah selepas solat Jumat, mulai daripada sekarang kita tinggalkan perbuatan itu. Dalam kata lain, selepas kita solat Jumat, kita keluar dulu. Ataupun kalau kita tak mau keluar, seimbang dulu. Berseimbang dulu, bercakap dulu dengan kawan. Ataupun kalau tak nak bercakap, baca Quran dulu. Ataupun baca salawat. Ataupun rehat dalam beberapa minit. Lepas tu baru kita mengerjakan solat sunnah. Dan ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin rahimahumullahu ta'ala. Jadi kita sampaikanlah kepada kawan-kawan kita, ya, kepada saudara-saudara kita yang biasa mengerjakan solat sunnah, ya, tanpa dipisah dulu dengan berbicara ataupun keluar daripada masjid ataupun syarab, kita sampaikan kepada mereka bahawa itu adalah tidak disunnahkan. Yang sunnah adalah kita kalau nak mengerjakan solat sunnah selepas Jumat, kita berbicara dulu ataupun keluar. Imam As-San'ani menyebutkan dalam Subul Salam. Ini Imam As-San'ani berkata dalam kitabnya Subul Salam. Hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita, memberikan ataupun menjelaskan kepada kita supaya memisahkan antara solat sunnah dengan solat fardu, serta melarang untuk langsung melakukan solat sunnah selepas solat wajib. Zahirnya, larangan ini bertujuan mengharamkan, tidak berlaku khusus untuk salat Jumat saja. Nah, tengok ni. Kata Imam As-San'ani, zahirnya. Zahir daripada hadis ini, yang sudah disebutkan tadi, menunjukkan larangan ini mengharamkan. Ini kata Imam As-San'ani. Mengharamkan, ya. Tidak berlaku khusus untuk salat Jumat sahaja. Larangan ini, ya, tadi ni hadis yang sudah dibacakan tu, larangan menyambung salat fardu dengan salat sunnah tidak hanya khusus pada salat Jumat sahaja, tetapi semua salat fardu, salat 5 waktu. Walaupun perawinya menyebutkan secara khusus solat Jumat, kerana ada hadis yang lebih umum mencakup solat Jumat dan solat lainnya. Memang dalam hadis ini secara spesifik dia disebutkan solat Jumat. Namun ada hadis lain yang menyatakan tidak boleh menyambung solat wajib dengan solat sunnah. Ini secara umum ada dalam hadis yang lain. Dalam hal ini Abu Daud meriwayatkan hadis yang serupa dari Ibnu Umar. Boleh ditengok hadis tersebut, iaitu hadis yang ke-1127. Ingat, bagi yang biasa ataupun melazimkan solat sunnah selepas solat Jumat, hendaknya dipisah dengan waktu ataupun masa. Dia mau keluar ke, ataupun dia baca Quran ke, ataupun dia berbicara dulu, bercakap-cakap dulu. Ini yang sunnah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, sunnahnya antara solat fardu dan solat sunnah dipisahkan terlebih dahulu. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga berkata bahawa yang sunnah memisah antara solat fardu dan solat sunnah. Dan kita terus solat, ya. Sama ada itu dalam solat Jumat ataupun yang lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menyambung antara solat fardu dan solat sunnah, iaitu sampai dia memisahkan di antara keduanya, sama ada dengan berdiri ataupun berbicara terlebih dahulu.
Oleh kerana itu, dilarang meniru-niru perbuatan kebanyakan manusia yang langsung berdiri untuk mengerjakan solat sunnah 2 rakaat setelah mengucapkan salam. Kenapa demikian? Karena mereka terburu-buru. Cepat-cepat ingin keluar, ingin rehat, karena sudah penat. 1 jam duduk dalam masjid, mendengarkan khutbah, solat, zikir, dan sebagainya. Nah, padahal ini tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan bagi kita adalah selepas kita mengerjakan solat Jum'ah ataupun solat fardu 5 waktu, kalau kita nak melakukan solat sunnah yang dianjurkan, dipisah dulu. Ada pemisah ya, ada pemisah. Nak kita rehat ke ataupun bercakap dan sebagainya. Seperti mana yang sudah disebutkan tadi. Baik. Sebab yang demikian itu termasuk melakukan apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dengarkan tadi bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Dengan perkataan Muawiyah, fala tasilha bi salatin hatta takallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik. Jadi memisah antara salat sunnah dengan salat fardu ini merupakan perintah baginda Nabi. Perintah ini memisah. Kalau kita mengerjakan solat disambung dengan solat fardu, berarti kita melanggar. Tidak mengikuti perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang banyak berlaku bagi kita lah. Karena seperti yang sudah diungkapkan tadi, kita cepat-cepat. Kita nak cepat-cepat habis solat. Padahal ini adalah ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah anjuran ini adalah untuk membezakan antara solat fardu dengan solat sunnah. Seperti halnya membezakan mana yang ibadah dan mana yang bukan. Oleh kerana itulah disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Makan sebelum mengerjakan solat Idul Fitr. Dan dilarang menyambut Ramadan dengan puasa sehari ataupun 2 hari sebelumnya. Semua itu dimaksudkan untuk memisahkan antara apa yang diperintahkan dalam puasa dan yang tidak diperintahkan. Serta untuk memisahkan antara yang ibadah dan yang bukan termasuk ibadah. Demikian pula halnya dengan solat Jumat yang diwajibkan Allah Azza wa Jal. Ia dipisahkan dari yang lainnya. Selain itu, kebanyakan ahlul bid'ah seperti kaum Rafidah tidak berniat salat Jumat, namun berniat salat zuhur. Kaum munafik ini berpura-pura ikut mengucapkan salam, padahal sebetulnya mereka tidak melakukannya. Lantas mereka pun bangkit lagi guna menyempurnakan salat zuhur yang 4 rakaat. Ini macam perbuatan Syiah ni lah. Perbuatan Syiah demikian. Selepas Jumat dia terus mengerjakan salat sunnah. Padahal sebagaimana disebutkan di sini, padahal sebenarnya mereka itu berpura-pura ikut mengucapkan salam. Sedangkan jamaah lainnya mengira bahawa mereka sedang mengerjakan solat sunnah setelah solat Jumat. Adapun jika solat fardu dan solat sunnah sudah dipisahkan, maka upaya ini dapat mencegah amalan bid'ah seperti yang dilakukan oleh mereka. Sungguh, contoh-contoh lain yang semacam ini cukup banyak. Wallahu a'lam. Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Beliau merupakan ulama kontemporer yang mensyarah Bulughul Maram. Kitab dia disebut Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kesimpulan dari hadis itu adalah dimakruhkan bagi seseorang menyambung solat sunnah secara langsung walaupun itu adalah solat-solat sunnah rawatib. Jadi kata beliau ni, kata Syekh Al-Bassam, bahawa seseorang yang menyambung solat sunnah dengan solat fardu itu adalah hukumnya makruh. Tidak sampai kepada darjat haram, makruh. Tetapi perkara makruh ini adalah perbuatan yang dibenci, yang tidak disukai, karena dia menyelisihi sunnah. Yang dianjurkan dalam sunnah adalah memisah, bukan menyambung.
Jadi kalau ada orang yang mengerjakan sholat sunnah tidak dipisah, maka dia telah melakukan perbuatan yang tidak disukai ataupun dibenci. Walaupun hadis ini tidak sampai derajat mengharamkan. Ini memang kebanyakan lah. Kalau kita tengok di surau-surau tu, di masjid-masjid, ya, saudara kita kaum muslimin, selepas mereka mengerjakan solat Jum'ah, ataupun solat fardu 5 waktu, mereka langsung mengerjakan solat sunnah. Padahal ini adalah dilarang. Perkara yang dilarang. Ingat, ini adalah perkara yang dilarang. Walaupun larangan ini tidak sampai kepada derajat keharaman. Dimakruhkan. Kata Syekh Al-Bassam. Ini perhatikan bagi kita nih. Kecuali kalau kita ada kalau kita ada keperluan, kita dalam terburu-buru, ya, ada alasan-alasan yang boleh diterima, maka tidak ada hal, tidak ada tidak dipermasalahkan dalam hal ini, ya. Baik. Walaupun itu adalah solat-solat sunnah rawatib dengan solat fardu sampai dia keluar melaksanakan solatnya di rumah, dan inilah yang lebih utama. Atau boleh juga dia memisahkan di antara keduanya dengan zikir-zikir setelah solat fardu. Boleh zikir, baca tahlil, baca takbir dulu, baca salawat, karena itu hari Jumat. Ataupun dia baca tasbih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ya, ataupun dia boleh berbaring dan sebagainya, dipersilahkan. Karena pembuat syariat Allah Azza wa Jal yang maha bijaksana mengajarkan untuk memisahkan antara salat fardu dan salat sunnah serta ibadah-ibadah lain, yakni antara satu dan yang lainnya. Tidak disyaratkan berpindah tempat dalam hal ini, melainkan cukup dengan sesuatu yang dapat memisahkan. Karena tidak ada hadis yang sahih yang mensyaratkannya, seperti disebutkan oleh Imam Ibn Bas dalam fatwanya. Lihat juga fatwa Ibn Utsaimin. Nah, inilah sudah habis berkaitan dengan sunnah-sunnah seputar solat Jumat. Jadi kalau kita nak kerjakan solat sunnah, ingat, ianya mesti dipisah dulu. Dipisah dengan bercakap ataupun keluar, ataupun dengan zikir, baca Quran, baca salawat, istighfar, tahlil, tahmid dan sebagainya. Mesti bisa. Dan ini adalah yang disunnahkan. Mungkin kita akan mengira bahwa yang sunnah adalah terus mengerjakan sholat sunnah selepas sholat fardu. Ini yang kita kira selama ini, yang kita yakini, yang kita ketahui selama ini. Padahal bukan itu. Bukan demikian. Justru sebaliknya, yang disunnahkan adalah dipisah antara sholat sunnah itu dengan sholat fardu. Boleh kita sampaikan kepada kawan-kawan kita supaya kita dapat pahala yang berlipat ganda. Baik. Kita pergi kepada muka surat 170, yaitu bab yang ke-9. Ini sudah lebih daripada separuh ni lah. Bab 9, sunnah seputar membaca Al-Quran. Masya Allah. Apa sunnah-sunnah dia ketika kita membaca Al-Quran? Sebahagian orang selepas dia ambil wuduk, dia terus baca Quran. Ya, ataupun dalam bacaan itu ada perkara-perkara penting yang disunnahkan, yang dianjurkan, yang mesti kita kerjakan agar bacaan Al-Quran itu berpahala sempurna. Sunnah seputar membaca Al-Quran. Mari kita tengok bersama apa dia yang disunnahkan dalam membaca Al-Quran ni. Bagian A, yang pertama, mad dan waqaf dalam bacaan Al-Quran. Ni perhatikan ni. Ketika kita membaca Al-Quran, perkara yang paling penting untuk kita perhatikan semasa membaca Al-Quran adalah mad dan waqaf. Apa itu mad? Mad itu adalah memanjangkan bacaan. Waqaf itu adalah berhenti. Berhenti sejenak mengambil nafas dalam setiap ayat.
Maka dua perkara ini, mad dan waqaf ini sangat dianjurkan apabila kita ingin membaca Al-Quran. Justru orang yang membaca Al-Quran dengan mendatangkan ataupun menerapkan bacaan mad dan waqaf dalam Al-Quran, maka bacaan dia bertambah indah, bertambah baik. Sehingga orang yang membaca dan orang yang mendengarkan, dia lebih berkesan. Mari kita tengok. Terkait sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan dalam membaca Al-Quran, dalam masalah ini terdapat dua hadis. Ini memang ada sunnah ataupun perkara yang dianjurkan dalam Al-Quran ini, justru dia ditinggalkan. Ya. Tadi, mad dan waqaf. Pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Qatadah, dia pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang bacaan Al-Quran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya? Kita dengarkan nih. Kalau kita nak tiru bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran itu dalam bacaannya. Mari kita tengok. Ya. Anas menjawab, kana yamuddu maddan. Anas menjawab soalan Qatadah. Kana yamuddu maddan. Apa maksud dia? Beliau memanjangkan bacaan yang memang harus dibaca panjang. Ini dia bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap baginda Nabi berjumpa dengan huruf yang dibaca panjang, maka beliau akan memanjangkannya. Ini perlu diperhatikan oleh kita nih. Terlebih lagi oleh seorang hafidh yang sudah menghafal 30 juzuk secara sempurna. Karena kebanyakan daripada mereka, ketika mereka murojaah Al-Quran, ya, banyak di antara mereka yang meninggalkan ataupun tidak menerapkan mad dalam bacaan mereka. Yang penting mereka sudah murojaah 30 juzuk. Yang penting mereka sudah mencapai target 3 juzuk satu hari ataupun 5 juzuk satu hari. Dia baca dengan bacaan yang begitu cepat dan meninggalkan hukum-hukum mad ataupun waqaf. Yang penting dia mencapai target. Dan ini tidak boleh. Memang dalam bacaan tu kalau kita murojaah ada tartil, ada hadar dan sebagainya. Cuma ini perlu diperhatikan. Karena Al-Quran itu adalah diturunkan untuk dibaca dan diamalkan. Kalau kita baca Al-Quran itu, maka kita baca seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mad, memanjangkan huruf-huruf yang mesti dibaca panjang. Kita tiru bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kana yamuddu maddan. Bacaan baginda adalah memanjangkan bacaan yang memang harus dibaca panjang. Ini perlu kita belajar. Sebab mad ni, hukum mad ni banyak. Ada mad tabi'i, ada mad far'i, mad wajib muttasil, ada mad ism fasil, kemudian ada mad badal, mad lazim kalimi, mad lazim harfi dan sebagainya. Banyak. Mesti kita pelajari kalau kita nak ikutkan cara baca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak cukup hanya belajar Al-Quran, menjalankan, kemudian panjang pendek, tak cukup. Kita perlu belajar yang namanya ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu dapat mengindahkan, mengelokkan bacaan kita. Bagaimana cara panjangnya, berapa panjangnya kalau mat seperti ini, berapa panjangnya apabila alif bertemu dengan hamzah, ataupun sebagainya. Ini perlu. Oke, jadi itu yang pertama, hadis yang pertama yang menjelaskan tentang bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bacaan beliau mad.
panjang. Dalam riwayat yang lain, Qatadah menceritakan bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang mengenai bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menjawab. Tengok ni. Qatadah pernah ditanya oleh seseorang tentang bacaan Nabi. Kemudian Qatadah menjawab, kanat maddan. Summa qara'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillahi. Wa yamuddu birrahmani. Wa yamuddu birrahimi. Maksud dia, bacaan beliau mad, iaitu panjang. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan bacaan pada perkataan Bismillahi. Lafzul jalalah dipanjangkan. Iaitu kadar panjang dia adalah 2 harakat. Ar-Rahmani. Panjang, huruf mim. Bukan kita sebut Ar-Rahmani. Tetapi panjang, 2 harakat. Dan Ar-Rahimi. Panjang 2 harakat. Masya Allah. Inilah bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap beliau berjumpa dengan huruf yang dibaca panjang, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan kadar yang panjang. Berkaitan dengan definisi mad yang disebutkan di atas, apa itu yang disebut dengan mad? Mad, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, mad dalam membaca Al-Quran ada 2 jenis, ada 2 macam. Ini kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, yang mensyarah Sahih Bukhari. Beliau kata mad dalam membaca Al-Quran itu ada 2 jenis, ada 2 macam. Yang pertama mad asli. Yang pertama mad asli. Apa itu mad asli? Seperti yang sudah kita ketahui, mad asli adalah mad yang panjangnya 2 harakat. Ya. Yakni memanjangkan bacaan huruf yang diikuti oleh huruf alif, huruf waw mati, ataupun huruf iya mati. Itu yang pertama, mad asli. Kedua, mad ghairu asli. Ini yang kedua. Yaitu bila huruf suatu kata diikuti sifat hamzah. Mad jenis ini ada 2, yaitu muttasil dan munfasil. Ibn Hajar menyebutkan keduanya. Dia lalu berkata, yang dimaksud mad dalam hadis di atas adalah mad asli. Mad asli. Nah, seperti mana yang disebutkan tadi, kana yamuddu maddan. Yang dimaksud yamuddu maddan, kata Ibn Hajar, itu adalah mad asli yang panjangnya 2 harakat. Ini perlu kita belajar. Jadi kalau kita belajar tentang tajwid, kita akan membezakanlah mana yang panjang, mana yang tidak panjang, mana yang panjangnya 2 harakat, mana yang panjangnya 5 harakat, 6 harakat. Boleh kita membezakan. Ini mesti kita pelajari. Yang tua pun kena belajar. Jangan berkata karena dia sudah tua, sudah terlambat belajar. Tak. Tidak ada perkataan terlambat untuk belajar. Sama ada tua ke muda ke, semuanya mesti belajar sehingga dia mati. Okay. Jadi ini hadis yang pertama, ya. Mad. Kana yamuddu maddan. Bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mad panjang. Sekarang hadis yang kedua berkaitan dengan waqaf, berhenti. Kedua, hadis Ummu Salamah. Ini hadisnya Ummu Salamah. Kalau tadi hadisnya Qatadah daripada Anas bin Malik. Nah, sekarang hadis daripada Ummu Salamah yang menjelaskan bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waqaf, berhenti di setiap ayat. Nah, kalau kita nih kadang berhenti, kadang tidak berhenti. Hadis Ummu Salamah dari Ibnu Jurayj, dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata,
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته. Maksud dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutus ataupun memotong bacaan Al-Quran. Beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti di situ. Ya, yang berhenti di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waqaf. Kemudian yuqat'i qira'atahu yaqulu alhamdulillahi Rabbil Alamin thumma yaqifu. Ar-Rahmanir Rahim thumma yaqifu. Kemudian berhenti yaitu waqaf. Lalu membaca Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian berhenti yaitu waqaf. Pada perkataan Ar-Rahmanir Rahim, baginda berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Wa kana yaqra'uha Maliki Yaumiddin. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti lalu membaca Maliki Yaumiddin. Berhenti di situ juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi setiap ayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Waqaf. Tapi kadang ada sebagian imam dia membaca sambung. Terlebihnya lagi dalam salat tarawih ataupun dalam salat witir, qiyamul lail. Ada di antara mereka yang menyambung daripada bismillah sehingga Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Adakah bacaan seperti ini boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuman dia meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah. Tidak mengapa membaca demikian disambung. Cuma dia meninggalkan sunnah. Yang sunnah adalah membaca Al-Quran dengan waqaf. Berhenti di setiap ayat. Itu dah dibagi tanda dah. Di mana tempat berhenti yang paling baik? Sudah dibagi tanda. Dalam redaksi Abu Daud, yuqatti'u qira'atahu ayatan. Masya Allah. Dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, yang direkodkan oleh Abu Daud, bahawa bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus ataupun mewakafkan bacaan Al-Quran ayat demi ayat. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Jadi kalau kita nak ikutkan bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, mesti kita memutus ataupun berhenti di setiap ayat. Jangan kita sambung. Lebih baiknya kita berhenti di setiap ayat. Walaupun ayat yang pertama ataupun ayat yang ketiga itu mempunyai kaitan ataupun hubungan dengan ayat setelahnya. Karena ini merupakan adab kita dalam membaca Al-Quran. Dan ini merupakan perkara sunnah yang juga kadang banyak ditinggalkan. Kadang-kadang ditinggalkan. Setiap ini insya Allah bacaan kita berhentilah setiap ayat lah. Cuman kadang kita menjumpai salah satu kawan kita ataupun boleh kita katakan dia seorang imam lah. Karena dia mungkin penat ataupun macam mana, dia sambung bacaan dia. Okey. Muka surat 172. Pendapat ulama seputar hadis tersebut. Hadis tadi, ini maksudnya hadis Ummu Salamah. Ya. Hadisnya Ummu Salamah tadi. Yang menyatakan bahawa bacaan baginda Nabi SAW berhenti di setiap ayat. Waqaf. Pendapat ulama tentang hadis tersebut. Ya. Haifah binti Abdullah membawakan pendapat tersebut. Imam At-Tirmidzi berpendapat
pendapat Imam At-Tirmidzi, bahwa hadis yang diriwayatkan dari jalan Al-Lais dari Ibnu Mulaikah dari Ummu Salamah adalah gharib. Ya, hadis tadi gharib. Ini kata At-Tirmidzi. Ya, kata At-Tirmidzi, hadis yang dibawakan oleh Ummu Salamah ni, ya, hadis yang dibawakan dari siapa tadi? Dari jalur Al-Lais dari Ibnu Mulaikah dari Ummu Salamah, hadis dia adalah gharib. Karena ada sanad hadis yang terputus. Dalam sanadnya ada rawi yang terputus. Sebetulnya Al-Lais bin Sa'ad meriwayatkannya dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ya'la bin Mamlak, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Riwayat Al-Lais yang inilah yang paling sahih. Namun di dalamnya tidak disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Maliki Yaumiddin. Yang pertama, hadis dari jalur Al-Lais diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Semuanya dari rentetan sanad Al-Lais dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ya'la bin Mamlak. Dia bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan solatnya. Faqalat, ada sahabat ni ada yang bertanya lah kepada Ummu Salamah, bagaimana solat bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan solatnya. Tengok. Kata Ummu Salamah, "Wa ma lakum wa salatuhu? Wa ma lakum wa salatuhu?" Ummu Salamah menjawab, apa tujuan awak ni menanyakan hal itu dan solat beliau? Tujuan kamu bertanya tentang bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Apa tujuan kalian bertanya demikian? Kana yusalli wa yanamu qadra ma shalla, summa yusalli qadra ma nama, summa yanamu qadra ma shalla hatta yusbiha wa na'atat qira'atahu fa idza hiya tan'atu qira'atahu harfan. Maksud dia, sesungguhnya lama baginda solat dan tidur sama lama dia dengan beliau mengerjakan solat. Kemudian beliau mengerjakan solat, lama waktunya sama dengan beliau tidur. Lalu beliau tidur, lama waktunya sama dengan beliau mengerjakan solat. Hal tersebut beliau lakukan hingga datanglah waktu solat subuh. Kemudian Ummu Salamah memberitahu cara baca Al-Quran baginda Nabi. Dan ternyata bacaan beliau itu huruf demi huruf. Maksudnya huruf demi huruf ini adalah hurufnya jelas. Ya, hurufnya jelas. Redaksi hadis ini milik Abu Daud. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya sanad hadis ini adalah hasan sahih gharib. Berdasarkan pendapat dari Imam At-Tirmidzi terhadap hadis pertama yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, tampak bahawa dia melihatnya sebagai riwayat yang ma'lulah. Apa ma'lulah? Tercatat. Ada catat. Ada catat dalam riwayat tersebut. Ada illah. Kerana hadis tersebut dijelaskan dengan riwayat kedua yang menunjukkan adanya keterputusan antara Ibnu Mulaikah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha pada riwayat yang pertama tadi. Padahal sebenarnya Ibnu Mulaikah mendengarnya dari Ya'la, dari Ummu Salamah, bukan menerima langsung dari Ummu Salamah. Mengenai masalah ini Al-Allamah Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala dalam Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan At-Tirmidzi menjelaskan, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menjelaskan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib bahawa Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan hadis dari Asma, Aisyah dan Ummu Salamah. Dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari
Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku mendapati 30 orang sahabat. Karena itu boleh jadi Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan hadis pertama dari Ya'la bin Mamlak dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Setelah itu dia menemui Ummu Salamah dan mendengar darinya secara langsung. Kemudian meriwayatkannya tanpa perantara ataupun perawi lain. Wallahu a'lam. Demikianlah penjelasan Al-Mubarakfuri. Orang yang menerima penjelasan Al-Mubarakfuri itu berarti telah menganggap bahwa hadis ini adalah sahih. Adapun orang yang mengatakan hadis yang benar, cukup menyebutkan hadis yang terdapat seorang perawi perantara di dalamnya. Dan yang dimaksud perawi perantara di sini adalah Ya'la bin Mamlak yang merupakan orang Makkah. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan di dalam takribnya, Ya'la adalah orang yang makbul, diterima riwayatannya. Maksudnya ketika riwayatannya didukung oleh riwayat lain, jika tidak demikian, dia adalah seorang layyinul hadis, yaitu lemah hadisnya. Sebagaimana tertera dalam muqaddimah kitab At-Taqrib. Hadis tersebut diriwayatkan sekaligus disahihkan oleh Al-Hakim. Al-Zahabi pun sepakat dengan penilaiannya. Dua pentahqiq Zadul Ma'ad, yaitu Syu'aib bin Abdul Qadir Al-Arnud, menetapkan, yaitu Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arnud menetapkan sebenarnya pendapat kedua imam ahli hadis tersebut. Al-Allama Albani juga telah mentarjih menguatkan hadis dari jalur Ibnu Jurayj berbeza dengan At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya dalam Al-Irwa. Mengenai fikih hadis ini, Ibnu Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad, cara inilah yang paling utama, yakni berhenti di setiap penghujung ayat. Jadi berhenti di setiap penghujung ayat itu adalah disunnahkan. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad merupakan cara yang paling utama sebelum melanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya. Meskipun ayat itu masih berkaitan dengan ayat-ayat yang sesudahnya. Sebahagian qurra, pakar bacaan Al-Quran, berpendapat supaya meneruskan bacaan dengan mengikuti tujuan dan maksud ayat hingga berhenti pada penghujung ayat tersebut. Namun mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya adalah lebih utama. Di antara ulama yang menyebutkan hal ini adalah Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dan ulama yang lainnya. Pendapat yang lebih kuat adalah berhenti di hujung ayat walaupun ayat itu masih berkaitan dengan ayat yang setelahnya. Wallahu a'lam. Al-Allama Albani rahimahullahu ta'ala menerangkan, berhenti di penghujung ayat termasuk amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para pembaca Al-Quran saat ini. Albani rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, ia termasuk amalan sunnah yang ditinggalkan oleh majoriti qurra sekarang, termasuk pula oleh kalangan selain mereka. Guru para qurra Abu Amr Ad-Dani dalam Al-Muktafanya berkata, majoriti imam ataupun ulama salaf dan para qurra masa lampau lebih menyukai membaca waqaf pada tiap-tiap ayat meskipun ayat itu saling terkait dengan ayat lainnya. Jadi dari apa yang saya bacakan tadi itu, kesimpulan dia adalah bahawa memang ada sebahagian ulama yang menyatakan bahawa lebih baik menyambung bacaan di antara ayat kepada ayat seterusnya jika ayat itu saling berkaitan. Cumanya kalau kita nak ikutkan hadis ataupun pendapat majoriti qurra, mereka menyatakan bahawa yang sunnah adalah memutus bacaan di antara ayat dengan ayat yang lain. Maksudnya setiap kita membaca ayat, kalau sudah sampai kepada penghujung ayat itu, mesti kita berhenti. Dan inilah yang dianjurkan, yang disunnahkan. Bahkan kata Syekh Albani, bacaan yang seperti ini sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Oleh para qurra yang sekarang ini. Intinya, membaca Al-Quran
dengan berhenti di setiap ayat ataupun wakaf itu adalah lebih baik. Bahkan itu adalah sunnah. Ini yang pertama. Yang pertama adalah mat dan wakaf dalam bacaan Al-Quran. Yang kedua, sunnah seputar membaca Al-Quran. Sunnah-sunnah membaca Al-Quran yaitu yang kedua adalah tadarus Al-Quran pada malam-malam bulan Ramadan. InsyaAllah, Tabarakallah. Ini insyaAllah kita sudah tahu semua lah bahawa tadarus ini, yang dimaksud tadarus itu adalah membaca Al-Quran. Tetapi bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi ianya juga mempelajari tentang Al-Quran. Termasuk tajwid, panjang pendek, wakaf, dan sebagainya. Ya, ini disebut dengan tadarus Al-Quran. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah dalam hal kebaikan. Suka memberi, suka menolong. Ini adalah sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi sifat seperti ini daripada baginda. Ini disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas. Ajwadan nasi bil khair. Manusia yang paling pemurah dalam hal kebaikan. Suka menolong, suka memberi suka menolong, suka memberi dan sebagainya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Beliau juga manusia yang paling pemurah pada bulan Ramadan ketika ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pada bulan Ramadan, baginda adalah seseorang sosok yang sangat baik, yang sangat dermawan. Sehingga malam-malam bulan Ramadan tidak berlalu begitu sahaja. Malam-malam atau hari-hari bulan Ramadan, baginda menggunakannya dalam hal ibadah, dalam hal berbuat kebaikan. Sehingga disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau manusia yang paling pemurah, paling baik pada bulan Ramadan ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jibril sentiasa menjumpai baginda Nabi pada setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan, Jibril datang menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Ramadan itu habis. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril dengan baginda Nabi? Beliau bertadarus Al-Quran kepadanya. Malaikat Jibril ni dia bertadarus Al-Quran bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Dan bila Jibril alaihi salam menemui beliau, maka beliau adalah manusia yang paling pemurah dalam hal kebaikan daripada angin yang lepas berhembus. Masya-Allah, Tabarakallah Rahman. Cepatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kebaikan, terlebih lagi di bulan Ramadan, lebih cepat daripada hembusan angin. Yang kita ketahui, hembusan angin itu apabila bertiup, dia bertiup dengan cepat, dengan kencang. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kebaikan lebih cepat lagi, lebih laju lagi daripada angin yang bertiup. Masya-Allah, Tabarakallah Rahman. Siapa yang boleh menandingi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya mengatakan, sekarang komentar Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya. Beliau kata ada beberapa faedah yang dapat diambil dalam hadis ini. Hadis yang dibacakan tadi. Di antaranya anjuran untuk mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran.
Ibn Bas rahimahullahu taala mengatakan, dari hadis tersebut dapat diambil faedah pentingnya mempelajari Al-Quran dan disunnahkan bagi orang mukmin untuk mempelajari Al-Quran dari orang yang dapat memberikan manfaat padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertadarus dengan Jibril alaihi salam bertujuan untuk mendapatkan faedah, manfaat. Karena Jibril adalah makhluk yang datang dari sisi Allah. Malaikat ini adalah duta antara Allah dan para rasulnya. Karena itulah sudah semestinya bagi Jibril menyampaikan faedah ilmu daripada Allah kepada Nabi dari segi pembacaan huruf-huruf Al-Quran dan dari sisi makna-maknanya yang dikehendaki oleh Allah. Atas dasar itu, apabila seseorang bertadarus dengan orang yang dapat membantunya untuk memahami Al-Quran dan merapikan lafaz-lafaznya, maka memang itulah yang dituntut. Sebagaimana tadarus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril. Jadi tadarus ini tidak hanya kita membaca secara bergantian ataupun kita saling mendengarkan. Yang dimaksud dengan tadarus ini membaca dan memahami terhadap kandungan dan isi Al-Quran tersebut. Apa yang kita baca, perbaiki lafaz-lafaz yang kurang betul. Ataupun setelah kita membaca, boleh kita mengkaji apa maksud dan tafsiran daripada ayat itu. Ini yang dimaksud dengan tadarus. So, perkataan tadarus itu diambil daripada fi'il madhi tadarasa, yatadarasu tadarasan. Tadarusan. Tadarasa, yatadarasu tadarusan. Saling mempelajari satu sama lain. Saling mempelajari satu sama lain. Apabila ada kesalahan, dia mesti ditegur dalam bacaan itu. Ataupun dia menjelaskan tentang hukum tajwid, hukum mad, hukum waqaf dalam bacaan itu. Ataupun dia menjelaskan tentang tafsir, kandungan dalam ayat itu. Ini maksud dia tadarus. Tidak hanya fokus kepada bacaan saja. Tetapi dia juga fokus lebih mendalam lagi. Baik. Ibn Bas melanjutkan, adapun faedah lainnya adalah mempelajari Al-Quran pada malam hari lebih utama daripada waktu siang hari. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril bertadarus saat hari sudah malam. Telah dimaklumkan pula bahawa malam hari dapat membantu seseorang untuk menyatukan hati dan mengkonsentrasikannya dengan lebih cepat. Di samping manfaat-manfaat lain yang lebih mudah didapatkan daripada siang hari. Dan berdasarkan hadis tersebut diketahui bahawa tadarus Al-Quran itu disyariatkan. Berarti kalau tadarus bukan hanya satu orang. Lebih daripada satu, dua, tiga, empat sampai seterusnya. Kalau cuma satu orang dia bukan tadarus. Dia membaca biasa. Kalau tadarus dia saling membaca, saling mempelajari. Tadarus itu sendiri adalah amal soleh. Bahkan meskipun ia dilakukan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Karena bertadarus sama ada pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tetap ada manfaatnya. Apabila yang bertadarus itu lebih dari 2 orang. Tidak masalah. Masing-masing dari mereka dapat mengambil faedah daripada saudaranya dan memberikan motivasi kepadanya untuk rajin membaca. Tidak dapat dipungkiri lagi bahawa boleh jadi seseorang tidak semangat belajar jika hanya seorang diri. Memanglah kalau kita tak ada kawan, nak baca Al-Quran, nak mempelajari Al-Quran, nak mengerti tentang tafsir Al-Quran, kalau kita hanya seorang diri macam tak semangat. Sebab di situ tak ada motivasi. Tak ada yang nak bertanya, tak ada yang nak tegur. Tapi kalau kita bertadarus bersama orang lain, kita di situ akan timbul, lahir rasa kesemangatan, kesungguhan. Karena kita tengok kawan-kawan kita yang lain mencermati, melihat, bertanya. Jadi kita ikutlah.
ikut semangat mendengarkan bacaan mereka ni. Bahkan ini juga menghilangkan rasa kantuk. Berbeza dengan jika belajar bersama dengan satu orang ataupun banyak teman, maka dia akan lebih termotivasi dan lebih rajin. Bersamaan dengan itu, dalam belajar yang demikian akan dihasilkan banyak faedah yang timbul dari diskusi dan dialog mengenai kesulitan yang mereka alami. Pada semua itu terkandung kebaikan yang banyak. InsyaAllah, Tabarakallah Rahman. Ini semoga kita boleh amalkan ni lah. Jadi kesimpulan dia berkaitan dengan sunnah-sunnah dalam membaca Al-Quran ni. Yang pertama adalah mad dan waqaf. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, yang paling penting untuk kita perhatikan adalah mad dan waqaf. Ini berkaitan dengan bacaan Quran. Setiap kita jumpa dengan kalimah, di situ ada huruf yang mesti dibaca panjang, maka kita baca panjang. Kalau kita terjumpa dengan dengan waqaf, kita berhenti. Ya, kita berhenti. Kemudian berkaitan lagi dengan bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran pada malam-malam bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah diketahui bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, apalagi malam-malamnya. Dan di situ adalah kesempatan bagi kita untuk memburu Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran dan beribadah yang lain. Baik. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan, iaitu muka surat 178, bab yang ke-10, iaitu sunnah dalam haji dan umrah. Apa sunnah dia dalam haji dan umrah ni? InsyaAllah akan dijelaskan dalam buku ini. Nah, hada wallahu ta'ala a'lam. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Azza wa Jal, apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri. Aqulu qawli hada astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu lakum jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari tadi kita dapat amalkan dalam ibadah-ibadah kita seperti tadi, iaitu memisah antara solat sunnah dan solat fardu ataupun solat Jumaat. Kemudian lagi kita membaca Al-Quran dengan mad dan waqaf dan bertadarus di waktu malam-malam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.